Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri penjelasan buku 90 pelajaran tentang bid'ah. Sebenarnya sudah agak lama saya tidak menyambung siri ini. Oleh itu saya minta maaf kepada semua yang mungkin ternanti-nanti sambungan siri penjelasannya. Saya sebenarnya memang ingat akan siri video ini. Cuma memandangkan kebanyakan video saya yang lain saya berbicara tentang bid'ah, maka saya bimbang ada pula yang mungkin jemu dengan topik bid'ah. Ala kulli hal, tak mengapa kita sambung melalui video ini. Bagi para penonton yang baru pertama kali menonton video ini, buku 90 pelajaran tentang bid'ah boleh dimuat turun edisi PDF secara percuma di laman web saya. Link dalam kotak description. Boleh baca di alat peranti masing-masing atau cetak sendiri seperti yang saya lakukan ini. Okey, sendiri cetak dan sendiri bind. Jika berminat untuk beli edisi bercetak, okey, boleh cari di Shopee atau Lazada. Link sekali lagi dalam kotak description. Dialu-alukan menonton video ini, namun sangat dianjurkan menonton dari siri pertama. Ini adalah video bersiri. Oleh itu, sebelum mengemukakan apa-apa soalan atau kritikan, sila tonton daripada siri pertama terlebih dahulu. Saya telah menghimpun semuanya dalam satu playlist. Sekali lagi, link dalam kotak description. Pengalaman saya membuat beberapa video bersiri dalam topik-topik yang lain, secara pasti confirm akan ada penonton yang baru saja masuk dalam satu video dan kemudian dia terus kritik dan kritik, padahal apa yang dia kritik itu telah pun saya jelaskan dalam video sebelum itu dalam siri video tersebut, ya. Saya telah cakap dengan jelas satu persatu. Saya tak tahu nak cakap slow macam mana lagi dah. Bahawa ini adalah video bersiri. Sebelum nak mengkritik, sebelum nak bertanya soalan laser, sila tonton daripada siri pertama. Tapi entah macam mana dia orang ni. Okeylah, kita jangan bazirkan masa dengan mereka ni, ya. Okey. Berbicara tentang bid'ah, sedikit ulang kaji, ya. Bahawa bid'ah boleh berlaku dalam aspek akidah, ibadah, hukum dan fiqh hati. Lazimnya apabila berbicara tentang bid'ah, kita fokus dalam aspek ibadah sahaja. Itu betul. Tetapi jangan lupa bahawa bid'ah juga boleh berlaku dalam aspek akidah dan hukum. Sebagai contoh, baru-baru ini, beberapa minggu lepas, kita dengar satu bid'ah dalam aspek akidah, bahawa di syurga kelak, kita tidak akan dapat melihat Allah dengan penglihatan normal. Sebaliknya, satu image akan dicipta dalam mata kita seolah-olah itu adalah Allah. Ini jelas-jelas bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang menerangkan orang beriman akan dapat melihat Allah di syurga kelak. Saya telah membuat sebuah video khas dalam topik ini. Sila rujuk di saluran YouTube saya, ya, bagi video tersebut. Bukan saja bid'ah itu bertentangan dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis, tetapi juga bertentangan dengan, kita kata, anugerah yang akan dikurniakan kepada orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Sebab orang-orang beriman dengan rahmat Allah akan masuk syurga, dan itu adalah anugerah yang sangat besar. Namun di atas syurga itu ada tambahannya, ada kemuncaknya, yang ini melihat Allah. Apabila melihat Allah itu sebenarnya bukanlah melihat Allah, tapi sekadar image yang terbentuk dalam mata. Itu bukanlah lagi satu tambahan, satu kemuncak di atas syurga. Kan? Okey. Dari aspek hukum pula, beberapa minggu lepas juga muncul satu pandangan aneh bahawa poligami adalah sunnah jibiliah dan bukannya sunnah tashri'iyah. Alhamdulillah, saya juga telah membuat video khas bagi menerangkan kesalahan dan bahaya pandangan ini. Sila rujuk di saluran YouTube saya. Okey, adalah saluran YouTube saya. Beberapa video sebelum video ini, okey, ada video tersebut, okey.
Ayuh kita pandai-pandaikan diri menggunakan YouTube ya. Sampai sekarang ini, sekali lagi saya masih hairan, masih ada orang yang tak tahu kotak description tu dekat mana. Bila saya kata link dalam kotak description, akan ada juga yang tanya di kotak description tu mana. Okey? Bila saya kata ada video ni, masih tak tahu nak cari video tu dekat mana. Susah ya projek memandaikan umat. Kita nak memandaikan umat dalam konteks yang besar, tapi nak guna YouTube pun masih tak pandai. Segelintir agaknya ya. Okey, baik, kita sambung. Demikianlah ya, bila berbicara tentang bid'ah ni, selagi manusia menggunakan kreativiti, akalnya dan nafsunya untuk mencipta perkara baharu dalam agama, terus menerus akan ada perkara baharu dalam agama, baik dalam aspek akidah, ibadah, hukum maupun fiqh. Sebab itulah apabila melarang bid'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menamakan, tidak menyebut bid'ah tersebut satu persatu, kerana ia tidak akan ada akhirnya. It is limitless. Sebaliknya, baginda bersabda dengan satu sabdaan yang meliputi semua perkara baru dalam agama, semua perkara baru yang melibatkan akidah, ibadah, hukum dan fiqh ya, yakni dengan menyebut, dan setiap perkara baharu, sila sambung hadis tersebut ya. Kalau yang tak tahu, sila rujuk buku atau rujuk video-video awal dalam siri ini ya. Sayang sekali, ramai pencinta bid'ah yang tidak faham hakikat ini atau buat-buat tak faham. Mereka sering bertanya, ada tak Rasulullah melarang? Atau sering berhujah, Rasulullah tidak melarang. Padahal bagaimana mungkin baginda melarang sesuatu yang tidak ada pada zaman baginda? Sebab bid'ah ni sesuatu yang baru dicipta selepas zaman baginda. So macam mana baginda nak larang benda yang tak ada? Keyakinan yang tidak ada, ibadah yang tidak ada pada zaman baginda, kan? Okey, baik, untuk video ini kita masuk ke bab istidraj dan bid'ah. Bagi edisi A4, sila rujuk ke muka surat 165 dan seterusnya. Apakah maksud istidraj? Istidraj adalah kelebihan rezeki, nikmat, kelebihan rezeki, nikmat atau kesenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang bermaksiat kepadanya, hanya untuk diazab oleh Allah pada kemudian hari. Dalam bahasa yang mudah, ia disebut sebagai umpan. Ia seperti umpan yang digantung di mata kail orang yang memancing, di mana seekor ikan akan menyangka ia adalah nikmat makanan untuknya. Namun ternyata pada akhirnya ia adalah padah baginya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis nombor 17311 dengan darjat yang dinilai hasan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan rakan-rakannya dalam semakan mereka kata musnad Ahmad. Sementara Syekh Al-Albani pula menilainya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang istidraj dalam hadis tersebut ya. Ayo sama-sama kita baca hadis ini, ada dalam buku ya. Ia daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Okey, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, iza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Bermaksud, apabila kamu melihat, Allah memberikan kepada seorang hamba daripada pelbagai nikmat dunia yang disukainya, padahal dia terus bermaksiat kepadanya, maka itu tidak lain adalah istidraj. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat 44 daripada surah Al-An'am, surah yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu akhaznahum
bima utu akhaznahum baghtatan fa iza hum mublisun. Bermaksud, maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami seksa mereka secara mengejut. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Oleh itu, apabila kita melihat seseorang itu melakukan satu atau lebih kemaksiatan dan kelihatannya maksiat itu dipermudahkan untuknya atau dijayakan untuknya, jangan pula berasa hairan atau takjub. Ini kerana itu tidak lain hanyalah istidraj baginya. Contohnya orang yang berjudi dan dia kerap menang dalam perjudiannya itu. Atau orang yang minum arak dan dia disertai oleh ramai rakan-rakan yang turut minum arak sehingga dia terasa hebat dan memiliki ramai penyokong. Atau orang yang berniaga dengan cara yang haram, dia kerap memperoleh keuntungan daripada perniagaannya itu. Semua itu adalah istidraj sahaja. Salah satu bentuk maksiat ialah mencipta dan atau melakukan bid'ah. Maksiat dari sudut bahasa bermaksud derhaka, dan orang yang mencipta, meyakini atau mengamalkan bid'ah, dia sebenarnya derhaka kepada larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melakukan bid'ah dalam urusan agama. Bahkan dia meyakini bid'ahnya itu lebih baik, lebih menyempurnakan dan lebih sesuai untuk Islam dan umatnya. Oleh itu bid'ah adalah satu bentuk bid'ah dan oleh itu bid'ah adalah satu bentuk maksiat dan orang yang melazimi bid'ah dibimbangi akan dikenakan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibimbangi orang tersebut masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 115 surah An-Nisa, surah yang keempat. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bermaksud, dan sesiapa yang menentang Rasulullah setelah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya dan dia pula mengikuti jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman. Siapakah yang dimasukkan oleh orang-orang yang beriman ini? Ialah mereka yang pertama sekali beriman kepada Rasulullah, yang ini para sahabat, kemudian generasi selepas sahabat dan juga selepas sahabat, ya. Tapi ada orang ni pula dah jelas semua ni dia sengaja nak ikut jalan lain. Apa Allah berfirman sambungan ayat? Kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari akhirat kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allah akan bagi dia kuasa, ya. Oleh itu kita dapati orang-orang yang melazimi bid'ah seolah-olah diberi kekuasaan, kemudahan dan keluasan untuk mempraktikkan dan menyebarkan bid'ah mereka. Mereka diberi tauliah dan kebenaran untuk menyebarkan bid'ah mereka di masjid-masjid, surau-surau, stadium, tempat-tempat awam dan di mana jua pada waktu yang sama. Mereka menggunakan kekuasaan mereka itu untuk menghalang orang-orang yang melazimi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bercakap di masjid-masjid, surau-surau, bahkan di mana jua. Tidak dilupakan sejarah bagaimana beberapa ustaz sunnah pernah diserbu majlis ilmu mereka, dibawa ke lokap dan ditahan dalam lokap, sama seperti penjenayah yang lain. Mungkinkah mereka itu orang-orang yang melazimi bid'ah sudah masuk dalam firman Allah yang kita baca tadi, yang bermaksud kami akan memberi
kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya. Hanya Allah yang mengetahui. Oleh itu, mesej yang penting di sini ialah jangan kita, para pejuang sunnah, para pencinta sunnah, berasa hairan atau putus asa melihat kelebihan yang dimiliki oleh para pecinta bid'ah. Itu mungkin hanyalah istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu kita teruskan dakwah kita dengan apa jua saluran, apa jua ruang yang ada seperti media sosial. Jika ditutup pintu A, kita cari pintu B. Jika dihalang pintu B, kita cari pintu C. Jika dikunci pula pintu C, kita cari pintu D, dan demikianlah seterusnya. Baik, kita jumpa lagi dalam bab seterusnya pula. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.